Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim bin Azhari, bernombor metrik 066320. Insya-Allah pada hari ini kami akan membentangkan berkenaan tajuk dalam subjek usul fiqh iaitu al-hukum al-wad'i. Baik, pada pagi hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan sabab. As-sabab fil lughah iaitu sebab pada bahasa, ma yatawassalu bihi ila maqsudi ma, yang bermaksud apa yang sampai kepadanya kepada apa yang dimasukkan kepada sesuatu. Manakala as-sabab fil istilah iaitu sebab pada istilah, ma ja'alahu asy-syar'u mu'arrafan li hukmi syar'iyyan bihaisu yujadu hadzal hukmu 'inda wujudihi wa yan'alimu 'inda 'adamihi. Yang bermaksud apa yang dijadikan oleh syarak sebagai tanda kepada hukum syar'i, yang mana apabila wujudnya tanda tersebut terhadap sesuatu hukum, maka adanya wujud hukum tersebut. Sekiranya tiada tanda tersebut, maka tiada hukum tersebut. Maknanya di sini, apabila ada tanda yang disampaikan oleh syarak, maka wujudlah hukum tersebut. Sekiranya tiada tanda yang disampaikan ataupun dituturkan oleh syarak, maka hukum tersebut tiada. Sebagai contoh yang boleh kita ambil di bawah tersebut ialah al-janabah sababan diwujud bil ghusli, yang bermaksud junub menjadi sebab kepada wujudnya mandi wajib. Seterusnya, kita balik kepada aqsamus sabab, iaitu bahagian-bahagian sabab. Bahagian-bahagian sabab ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, laisa fi'lan lil mukallaf, yakni la maqdurun lahu, yang bermaksud sebab bukan disebabkan perbuatan mukallaf, yakni orang mukallaf tidak mampu menjadikan sesuatu sebab itu berlaku. Sebagai contoh, dulu kusyamsi diwujud bisolah, gelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya solat. Jadi di sini sebab ini berlaku bukan disebabkan mukallaf, tapi disebabkan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahagian kedua iaitu fi'lul mukallaf, yakni fi qudratihi, yang bermaksud sebab yang berlaku disebabkan perbuatan mukallaf. Maksudnya, sebab itu berlaku disebabkan perbuatan mukallaf. Sebagai contoh, as-safar ibahatil fitri. Orang yang bermusafir menjadi sebab diharuskan untuk berbuka puasa. Jadi di sini perbuatan ini menjadi sebab apabila perbuatan ini mampu dilakukan oleh orang mukallaf dan ia menjadi sebab berlakunya keharusan untuk berpuasa apabila seseorang mukallaf itu melakukan musafir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Hasim, nombor metrik 066704. InsyaAllah, sekarang saya akan bentangkan berkaitan syarat. Apa itu syarat? Syarat fil lughah al-alamah al-lazimah, iaitu tanda yang tetap. Fil istilah, dari segi istilah, ma yatawaqqafu wujudu syai' ala wujudihi wa kana kharijan an haqiqatihi wa la yulzam min wujudihi wujud asy-syai' walakin yulzam min adamihi adami dhalika asy-syai'. Maksudnya, dari segi istilah, syarat ini adalah
sesuatu yang memerlukan kewujudannya untuk mewujudkan hukum dan ia di luar perkara tersebut. Tapi kewujudannya tak semestinya mewujudkan hukum tersebut, tetapi dengan ketiadaannya memastikan hukum tersebut tiada. Lagi, kalau kita nak lagi faham, kita tengok wal muradu bi wujudi syai' wujudihi asy-syar'i alladhi tutartibu alaihi athariha asy-syar'iyyah kal wudu'is salah. Maksudnya di sini ialah pada istilah maksud biwujudi syai' itu ialah um, dengan kewujudan solat mewajibkan kita untuk berwuduk. Maksudnya adalah wuduk ini adalah syarat sah untuk menunaikan solat. Kita tengok di bawah ni. Fal wudu' syarat liwujudi salat asy-syar'iyyah allati tutartibu 'alaiha asariha min kauniha sahihah mujzi'ah lizimmah wa laysa al-wudu' juz'an min haqiqah as-salah wa qad yujadu al-wudu' wa la tujadu as-salah. Maksudnya adalah dengan kewujudan solat ini maka diwajibkanlah untuk berwuduk. Wuduk ni adalah syarat sah untuk menunaikan solat. Dan tak semestinya ada wuduk ni kena solat. Kena faham tu. Jadi untuk membezakan syarat dengan rukun adalah syarat ini adalah perkara yang di luar solat. Seperti wuduk ni lah. Kalau rukun ini hakikat perkara yang berlaku di dalam solat. Contoh macam tahiyat, rukuk, itu adalah rukun. Seterusnya kita pergi kepada aqsamus syarat. Aqsamus syarat ada dua. Yang pertama asy-syartus syar'i, yang kedua asy-syartul ja'li. Syarat syar'i iaitu huwa ma kana masdar ishtiratuhu asy-syari' ay anna asy-syari' huwa alladhi ishtiratuhu li tahqiq asy-syai'. Maksudnya ialah syarat syar'i ini ialah syarat yang berasal daripada syarak, yang membawa maksud iaitu sesuatu yang boleh wujud jika memenuhi syarat yang ditetapkan syarak. Maksudnya ialah syarat syar'i ini ialah sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, misal bulughus saghir sunnah rasydi li taslimul mal ilaihi. Contoh syarat syar'i ini ialah kanak-kanak kecil yang boleh ataupun mampu untuk menguruskan hartanya sendiri, maka dia ni harus untuk penuhi syarat yang ditetapkan syarak, iaitu apabila kanak-kanak kecil yang dah mampu untuk menguruskan harta, syarat yang wajib yang dia perlu ada ialah mencapai usia baligh terlebih dahulu. Maka barulah harta itu boleh beri kepadanya untuk dia uruskan sendiri. Yang kedua ialah asy-syartul ja'li, syarat ja'li. Syarat ja'li ini ialah huwa ma kana masdar ishtiraduhu iradah al-mukallaf. Iradatul mukallaf, iaitu syarat yang dibuat atas kemahuan mukallaf, iaitu syarat atas kehendak seseorang mukallaf itu. Contohnya, misal yashtarituhu al-mukallaf fi tasrifuhu alladhi yatimu bi iradatihi al-munfaridah kal waqaf. Maksudnya ialah syarat yang dibuat atas kehendak seseorang mukallaf itu. Contoh seperti seorang pewakaf ingin mewakafkan sesuatu barang, maka dia akan meletakkan syarat itu, syarat barang untuk yang diwakaf itu dia akan letakkan syarat. Itu adalah contoh bagi syarat al-ja'li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Atif bin Suhaimi, nama matrik 066043. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan al-mani'. Al-mani' huwa ma rattaba asy-syari' ala wujudihi adamu wujudil hukum atau adamu sabab ay batlanuhu. Iaitu mani' suatu yang boleh dikategorikan sebagai pencegah atau penghalang,
Jika mani' ada, maka hukum menjadi tidak ada dan sabab menjadi hilang atau batal. Mani' terbahagi kepada dua, iaitu mani' lil hukum wal mani' lis sabab. Mani' lil hukum. ما هو مانع للحكم؟ مانع للحكم وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرقم من وجود سببه المستوفي لشروطه, iaitu sesuatu yang menjadi pencegah adanya hukum, akan tetapi sebab dari adanya hukum itu ada dan tidak terhalang. وإنما كان المانع حائلا دون وجود الحكم لأن فيه معنى لا يتفقم وحكمة الحكم. Mani' ini membuat sesuatu hukum terhalangi untuk diterapkan sepenuhnya. Hal ini kerana mani' tersebut menyimpan makna yang kabur dan menyimpan hikmah hukum yang bermaksud hukum tidak bisa disentuh. مثالا الأبوة المانعة من القصاص فالأب لا يقتل قصاصا إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا وإن كانت الدياه. Status sebagai ayah menjadi penghalang seseorang dihukum qisas sekalipun dia telah membunuh anak kandungnya sama ada secara sengaja dan sedar. Dia hanya akan dikenakan hukum yang lebih rendah dari qisas, iaitu diat. Dengan sebab itu, ayah merupakan sebab adanya kehidupan anak. Oleh kerana itu, anak tidak bisa menjadi sebab matinya ayahnya. Mani' as-sabab. Ma huwa mani' as-sabab? Wa huwa alladhi yu'thiru fi as-sabab bihaitsu yabtilu 'amalihi wa yahwul duna iqtidaihi lil musabbab. لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب. Mani' as-sabab, sesuatu yang mempengaruhi sebab, membuat sebab tidak berlaku dan menghalangi sebab untuk sampai pada musabab. Hal ini kerana mani' tersebut mengandungi pengertian yang bertentang dengan hikmah sabab. Misalan, qatlul waris muwarrithahu fahuwa mani' lis-sabab كالقرابة ونحوها من أن يأخذ مجراه ويفضي إلى مسبه وهو الإرث, iaitu ahli waris membunuh pewarisnya sekalipun dia adalah ahli warisnya. Kerana kekerabatan atau lainnya, dia terhalang menjadi ahli waris kerana telah membunuh pewarisnya. Sehingga sebab menjadi ahli waris tidak sampai pada musababnya dengan mendapat harta waris. Hal ini kerana mani', iaitu membunuh, mengandungi pengertian yang bertentang dengan asas kewarisan, bahawa ahli waris adalah pengganti dari pewarisnya. Dan antara ahli waris dan pewaris ada ikatan perbantuan dan perwakilan yang abadi. Pengertian ini menjadi hilang jika terjadinya pembunuhan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilman bin Sariman, nombor matrik 066531. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan hukum wada'i. Kita teruskan hukum wada'i yang keempat, iaitu as-sihah. Apa itu as-sihah? Sebelum itu, as-sihah itu diketahui terbahagi kepada dua, iaitu as-sahih dan juga as-sihah, yang mana kedua-duanya adalah membawa maksud sah. Baiklah, kita tengok penerangan as-sahih terlebih dahulu. Ma sadara af'alul mukallaf mustawfiya arkanuhu wa syurutuhu ala al-kayfiyah al-matlubah wa tatarattaba alaihi, yang membawa maksud perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memenuhi rukun dan syaratnya mengikut cara yang dikehendaki dan berbangkit daripadanya. Baiklah, kita terus pula kepada ta'rif as-sihah. Hiya i'tibar asy-syai' sahihan idza istawfa arkanuhu wa syurutuhu, iaitu yang dimaksudkan adalah menganggap sesuatu itu benar jika memenuhi rukun dan syaratnya.
Jadi di sini dijelaskan bahawa as-sihah itu adalah melakukan sesuatu perkara yang dianggap adalah sah. Sebagai contoh, di sini contoh yang kita dapat lihat terbahagi kepada dua, iaitu misal bin nisbah ibadah wa misal bin nisbah muamalah. Kita lihat pada misal bin nisbah al-ibadah, iaitu as-salatul wajibah allati istawfat syurutuha wa ata mukallaf bijami arkanuha takunu sahihah wa dhalika lianna atharuha tatarattab 'alaiha. Yang bermaksud iaitu berkenaan dengan ibadah solat fardu. Solat fardu yang telah dipenuhi syarat-syaratnya dan yang telah dipenuhi syarat-syarat sah dan dilaksanakan semua rukunnya kerana kesan mengikut daripadanya. Di sini menunjukkan bahawa solat fardu itu akan sempurna apabila syarat-syarat sah solat itu telah sempurna dilakukan. Kita lihat pula pada misal bin nisbah muamalah, iaitu dalam hukum jual beli. Contohnya kal bai' alladhi istawfa arkanuhu wa syurutuhu yakunu sahihan wa dhalika li'annahu bitarattaba alaihi intiqal. Yang bermaksud jual beli yang mana cukup rukun dan syarat-syaratnya, maka jual beli tersebut adalah sah. Jadi demikian untuk tajuk hukum wada'i. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Abdul Kadir, nombor matrik 065383. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan tajuk iaitu batal ataupun fasad. Hiya i'tibaru syai' batilan atau fasadan. Batal dan fasad ini adalah satu untuk menganggap sesuatu yang tidak sah ataupun rosak. Baik, jumhur ulama menganggap batal dan rosak ini berada di dalam suatu makna yang sama melalui setiap perkara daripada sudut ibadah, akad atau transaksi jual beli yang tidak lengkap atau mempunyai salah satu rukun ataupun syarat-syaratnya tersebut disebut secara batal ataupun rosak, tetapi ianya tidak mempunyai kesan apa-apa sekiranya ianya telah berlaku. Walau bagaimanapun, ianya tetap disebut sebagai batal ataupun rosak sekalipun kecacatan atau kekurangan itu hanya terdapat pada sebahagian sifat ataupun ciri jual beli. Sedangkan mazhab Hanafiyah membezakan perkara tersebut melalui beberapa contoh, iaitu yang pertama adalah daripada sudut ibadat. Binisbah lil ibadah, as-salatul wajibah allati fi'laha المكلف وترك ركنا من أركانها أو فعلها بجميع أركانها كانت قبل الدخول وقطعها بغير عذر فإنها تكون باطلة. Yang bermaksud solat tanpa rukun ataupun solat tanpa wuduk, kedua-duanya disebut sebagai batil dan fasad dan tidak ada kesan sehingga dosa di sisi syarak. Kerana menurut mereka batal dan fasad dalam ibadah ini merupakan satu makna yang sama. Seterusnya adalah daripada sudut muamalat. Wa binisbah lil muamalah bai'ul majnun li syai' yamlikuhu fa hadzal bai' wa inna akhadhu suratuhu shakilah mahkumu bi batlanihi li'annahu faqad syartan min syurutihi wa huwa adamu ahliyah al-ba'i ma sadara min af'al al-mukallaf ghairu mustawfin لأركانه وشروطه على كيفية المطلوبة ولم تتبعه عليه ولم تترتب عليه آثاره شرعية. Maksud dia adalah muamalat merupakan satu perjanjian dan transaksi jual beli. Jika salah satu rukunnya tidak ada, maka ianya disebut sebagai batil. Okey. Jika rukun-rukun jual beli itu lengkap tetapi sebahagian daripada syaratnya ataupun sifatnya terkeluar daripada rukun dan tidak dipenuhi, maka ianya dinamakan sebagai batil. Sebahagian kesannya boleh terjadi apabila transaksi ataupun akad tersebut sudah terjadi. Contohnya seperti kesan yang ada pada jual beli yang harganya tidaklah ditentukan atau ianya telah ditentukan tetapi ianya tidak dibayar secara tunai ataupun kredit sehinggalah pada waktu yang kita tidak ketahui,
ataupun ada satu syaratnya yang telah rosak, atau dalam sesuatu keadaan yang lain, iaitu menikah tanpa ada saksi. Maka antara kesan yang terjadi dalam konteks jual beli di atas adalah hak kepemilikan barang berpindah pada pembeli jika barang tersebut sudah dalam pemilikannya dan dengan izin daripada pihak yang menjual tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.